Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila al-habib Utsman bin Abdullah bin Yahya wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمدلله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung kalau pada naskah kitab baru ni muka surat 8. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Hukum akli, hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Ya tu ya nisbah lah dia panggil. Hukum akli maksudnya hukum yang berpandukan pada akal. Dia panggil hukum akli. Dan hukum syar'i, hukum syar'i ni maksudnya hukum yang berpandu pada syarak. Hukum yang berpandu pada syarak maksudnya tertentu di atas Allah Ta'ala letak. Misal kata arak. Arak tu Tuhan letak macam mana? Haram. Dia panggil hukum syar'i, dia tak panggil hukum akli. Kalau hukum akli ni misal kita fikir alam ni boleh ke tak ada Tuhan? Tak boleh. Maka wajib ke tak ada Tuhan? Wajib. Dia panggil hukum akli. Akal kita fikir tak boleh kalau tak ada Tuhan, mesti kena ada. Dia panggil wajib ada Allah pada hukum akal. Tak perlu Tuhan nak mari utuskan Rasul kata Allah Ta'ala ni ada. Akal kita tu boleh dah fikir kata mesti kena ada Tuhan yang mencipta. Yang kedua dia panggil hukum syar'i. Hukum syar'i ni maksudnya hukum berpandu pada hukum syarak. Hukum yang berpandu pada hukum syarak. Seperti arak. Arak di awal-awal Islam harus di awal-awal. Kemudian Allah Ta'ala mengharamkan arak itu berperingkat. Kerana di awal Islam itu sahabat tu baru kena akal hukum agama. Maka berperingkat Allah Ta'ala mengharamkan arak. Pada awalnya masih dibolehkan arak. Kemudian pada peringkat yang kedua
Ada sahabat tu dia minumkan arak sebelum pada solat. Bila minum arak sebelum solat, dia tersalah pada membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Nah, sepatutnya begitu. Tetapi dah minum arak sebelum solat, dia baca a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah. Macam mana kita sembah apa yang orang kafir sembah? Jadi turun ayat pada menegah ke minum arak sebelum solat. Jadi duk minum lagi lah arak. Hanya tak minum sebelum pada solat sahaja. Kemudian berlaku peristiwa yang mana puak sahabat ni dia buat keramaian minum arak. Kerana arak belum diharamkan. Bila minum arak, sahabat tadi itu dia akad kabilah-kabilah dia masing-masing. Kabilah ni akad kabilah dia, puak dia, hak ni akad puak dia. Dia tak cukup akad puak, dia menghina ke puak lain pula. Bila saling menghina begitu, tak cukup dengan menghina, dia ambil tulang-tulang unta, dia saling memukul. Maka pada waktu tu diharamkan arak secara total. Bila diharamkan arak tadi, penuh di lorong-lorong Madinah itu dengan air arak, kerana tempayan-tempayan arak dimusnahkan oleh sahabat, kerana sahabat memahami bahayanya arak itu tadi. Dia panggil haram pada hukum syar'i dan hukum adi. Ia tu ya apa? Ya nisbah akli, syar'i, adi. Adi ni maksud pada hukum pada adat. Jadi inilah kita kena bagi faham betul-betul antara hukum akli dan hukum adi. Kalau siapa-siapa tak faham antara perbezaan hukum akli dengan hukum adi ni, boleh jadi dia tu akan menolakkan mukjizat yang berlaku kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kita tolak mukjizat. Seperti mana berlaku Isra' Mi'raj pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tak faham perbezaan antara hukum adi dengan hukum akli ni, dia akan menafikan perkara tersebut. Misalnya berlaku Isra' Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada setengah daripada mereka waktu tu mengingkari peristiwa tersebut. Dengan maknanya dia mengingkari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi dakwa kata duk Isra' Mi'raj. Apa sebab begitu? Kerana dia tak beza adat dengan akal. Dia tak nak beza. Pada adat Nabi Isra' Mi'raj itu benda yang mustahil. Mana berlaku zaman dahulu orang boleh berjalan daripada Mekah kepada Baitul Maqdis dalam waktu semalam, kemudian kembali terus ke sini, mustahil. Mustahil itu pada adat, bukan pada akal. Apa maksud pada akal? Yakni kalau kita lihat kepada kekuasaan Allah, Allah Ta'ala boleh buat apa saja yang Allah Ta'ala kehendak. Kerana benda tu masih lagi berlaku di bawah harus pada akal. Allah Ta'ala nak mempercepatkan perjalanan itu harus. Sekarang ni kalau kita kata kita daripada Malaysia pergi ke Mekah 8 jam, ada orang kata mustahil? Tak. Sebab apa? Boleh naik kapal terbang, boleh naik flight. Tapi kalau zaman dahulu kata begitu, orang kata mustahil. Mustahil itu betul lah pada adat, tetapi bukan pada akal. Kalau kita kata mustahil pada akal, maka kita menafikan mukjizat. Bila menafikan mukjizat, boleh bawa kepada berlakunya kekufuran. Jadi maksud katanya kita kena beza mana dipanggil ke hukum adat, mana dipanggil ke hukum akal. Kalau kita tak boleh nak beza, kemungkinan kita juga akan menafikan mukjizat yang berlaku kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bila nafikan mukjizat, bawa pada kafir. Sama juga Nabi Musa alaihi salam membelah ke laut.
Nabi Musa perlu ke laut itu benda yang apa? Benda yang mustahil pada adat. Dan benda tu harus pada hukum akal. Benda tu harus berlaku pada akal dia. Dan sebagainya baik. Itu biar beza deh. Hak mana dipanggil ke akal, hak mana dipanggil ke hukum adat. Siapa tak boleh nak membeza antara hukum akal dan hukum adat, boleh menafikan mukjizat. Bila nafikan mukjizat, boleh berlaku kufur pada seseorang. Dan sebagainya daripada makna ibarat Suhaimi. Suhaimi itu di antara nama ulama lah. Syekh Suhaimi, orang yang alim juga di dalam bidang ilmu tauhid. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab bidang tauhid kan banyak disebut Syekh Suhaimi ni. Adapun ma'rifat Allah Ta'ala dan ma'rifat sekalian Rasul terhenti atas pengetahuan 3 perkara. Kena akal Allah dan kena akal Rasul terhenti di atas kita tu kena 3 perkara ni yang terkandung di dalam hukum akli. Mana 3 perkara? Iaitu wajib pada akal, mustahil pada akal, dan jaiz yakni harus pada akal. Ini kita kena beza 3 perkara ni. Kalau kita tak boleh nak beza 3 perkara ni, bagaimana kita nak kenal Allah, nak kenal ke Rasul? Jadi kenal ke hukum akal tidak wajib. Wajib ke? Wajibnya kita kenal Allah je, hak wajib. Adapun hukum akal ni dia jadi wajib di atas tangga jalannya wasail, dia panggil. Wasail, ya sih. Wasail. Apa wasail? Maksudnya tangga bagi kenal ke Allah. Hukum wasail. Apa wasail? Tangga bagi kenal ke Allah. Hukumul maqasidnya, qasad kita, tuju kitanya ialah kenal ke Allah. Tetapi di sana hukumul wasail, hukumul maqasid. Hukumul wasail, hukumul maqasid. Hukum bagi jalanan pada nak mendapatkan maqasid. Apa maqasid? Iaitu kenal ke Allah. Wajib kita kenal ke Allah, wajib kita kenal ke Rasul Allah. Maka kenal ke Rasul dan kenal ke Allah tu wajib. Jalanan, hari wasail, jalanan atau tangga bagi nak kenal Allah dan Rasul itu pun jadi wajib juga. Boleh. Contoh kita nak ambil air semaya. Sebab nak semaya wajib ambil air semaya. Nak dapat air semaya kena gali telaga, kena boring air, kena bayar bil air ataupun sebagainya lah. Beli air kau 3-4 perkara tu je lah cara nak dapat ke air. Beli air, nak sambung air KJL ataupun telaga ataupun boring, kena tunggu hujan. Ikutlah 3-4 perkara ni. Jadi tak dapat tidak 3-4 perkara ni salah satu mesti kita buat. Ataupun pergi guna air di masjid. Kau ikutlah. 3-4-5 perkara ni mesti kita buat supaya kita ni dapat ambil air semaya. Jadi asal gadi telaga tu wajib tak gadi telaga? Tak wajib gadi telaga. Kita nak gali pun gali, tak segali pun tak apa. Ada rumah orang tak ada telaga pun tak ada masalah. Tetapi bila kita nak dapatkan air, sebab kita wajib solat, wajib ambil air, maka mendapatkan air seumpama gali ke telaga tu jadi wajib. Wajib apa dia panggil? Wajib wasail. Tujuan, maqasid tu tujuan. Tujuan nak ambil wudu air sembahyang. Ada. Tujuan nak ambil wudu air sembahyang. Maka salah satu caranya gali telaga. Gali telaga tu jadi wajib. Sama macam tadi. Kita kenal ke hukum akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu tidak wajib. Kita nak kenapa kenal, kita tak kenal pun ikut. Tetapi di atas dasar nak mengenal ke sifat Allah, kita kena kenal ke hukum akal ni, maka mengenal ke hukum akal tu jadi wajib.
Misal orang kata Allah Ta'ala ni satu, wajib ke mustahil ke harus? Wajib. Wajib apa dia panggil? Wajib akli, bukan wajib syar'i. Bukan wajib syar'i, bukan wajib adi, tidak. Wajib apa? Wajib akli. Kata Allah Ta'ala ni mesti kena satu. Baik, sekarang orang tanya kita, kerana kita kata wajib pada akal kata Tuhan itu satu, orang pun tanya kita, apa maksud wajib? Kita pun kata tak tahu. Tak tahu. Apa maksud wajib? Kita berkata maksud wajib ni buat dapat pahala, tinggal berdosa. Hak tu wajib syar'i. Seperti solat, hukum dia wajib. Sekarang kita kata Tuhan ni satu, wajib. Apa maksud dia wajib? Ni, apa maksud kata wajib? Ni, wajib Tuhan ni satu. Jangan dok kata buat boleh pahala, tak buat berdosa. Wajib Tuhan satu, apa maksud dia? Mesti. Jawab begitu, jalan mudah, nanti akan dia bagi. Wajib Tuhan satu tu maksudnya mesti. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu, barang yang akal tak boleh terima kata dianya tiada, itu dipanggil wajib akli. Barang yang akal tak boleh nak terima kata benda tiada, maksudnya benda tu mesti ada semata-mata, dipanggil wajib akli. Boleh nampak tak sekarang? Begitu. Itu kata wajib kita belajar hukum akal. Sebab kalau kita tak belajar, orang tanya kita wajib ke tu ada wajib, apa maksud wajib? Tak tahu saya. Jadi sekarang itu kita hanya pandai sebut. Dia jadi macam apa? Macam burung. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang misalnya pun dia kata Assalamualaikum lagi. Orang tanya tuan rumah ada, Assalamualaikum, kerana dia kerti sebut saja. Kita tak sing jadi begitu. Kita nak biar kita sebut dalam keadaan kita kerti. Kita boleh hoyak kalau orang tanya apa maksud kata wajib Tuhan tu ada, kita boleh sebut. Jadi sekarang ni wajib ke tak kena hukum akal? Yasir, wajib tak kena hukum akal? Wajib apa? Wasail, tanda. Wasail ni maksudnya tangga. Tangga. Maksudnya asalnya tak wajib, tetapi kerana tujuan kita tu nak kenal ke Allah, tu yang panggil maksud kita, qasid kita yang nak kenal ke Allah, maka kenal ke hukum akal tu pun jadi wajib juga. Boleh ni? Boleh. Tapi apa yang boleh? Maka dari kerana itu wajib diketahui akan tiga perkara ini. Wajib. Bila wajib tahu? Didahulukan sebelum menyebut sifat 20 itu. Sebelum kita nak kenal sifat 20 ni, kita kenal dulu hukum akal. Apa maksud wajib? Apa maksud mustahil? Apa maksud harus? Dan ditambahi lagi di sini sebutan hukum syar'i. Mu'alih kita kata, Habib Hussein kita ni kata nak tambah sikit, Habib Osman kita kata nak tambah lagi sikit berkaitan hukum syar'i, biar boleh beza betul-betul hak mana hukum akli, hak mana hukum syar'i, supaya kita dah tak tertukar dah lagi. Dan ditambahi lagi di sini sebutan hukum syar'i dan hukum adi. Apa hukum adi? Yakni hukum adat. Adat, apa maksud adat? Adat ni maksudnya kebiasaan. Adat. Adat kita orang sini, tu panggil adat. Adat maksudnya kebiasaan. Dan hukum adi itu hukum adat. Hukum adat. Hukum adat ni maksudnya kebiasaan. Misal kata makan kenyai, bila kita makan jadi kenyai, itu dipanggil apa? Hukum akal ke hukum syarak? Hukum adat. Hukum adat.
Makan tak kenyang, makan banyak dah tak kenyang. Hukum apa tu dia panggil? Makan banyak dah tapi tak kenyang. Hukum adat pun dia panggil, hukum akal pun dia panggil. Hukum adat kalau makan banyak tak kenyang dia panggil apa? Makan banyak tak kenyang-kenyang. Adat kita kata apa? Mustahil. Bila makan banyak tentu kenyang pada adatnya. Tetapi pada akal kata kalau makan banyak sekalipun tak kenyang, akal kita kata apa? Harus. Beza tak? Akal dengan adat tu. Kalau tak beza akal dengan adat, rosak akidah. Boleh rosak akidah. Dan hukum adi, hukum adat. Jadi adatnya seperti makan jadi kenyang, berubah jadi hilang sakit. Kerana terdapat perbezaan antara satu dengan yang lainnya. Mana? Kerana terdapat perbezaan antara satu dengan yang lainnya, maksudnya hukum akal, hukum adat, hukum syarak itu berlain-lainan, bukan benda tular. Boleh? Akal, siapa jadi hakim? Akal kita, dia panggil hukum akli. Syarak, siapa yang jadi hakim, yang meletakkan hukum? Allah. Syarak yang meletak hukum, Allah dan Rasul. Tanda syarak Allah, dia panggil syarik. Allah tambah alif dia panggil syarik hakiki. Apa maksud syarik? Syarik ni maksudnya tuai undang-undang. Allah tu dia panggil syarik hakiki. Boleh aja yasir syarik, sin alif ra ain, syarik hakiki. Qaf ya, qaf haqiqi. Ya, syarik hakiki. Syarik sebenar-benarnya Allah yang meletak hukum. Yang kata haram berjudi, yang kata haram menipu, yang kata haram mencuri ni, siapa mai letak hukum? Allah pada asalnya. Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia panggil syarik juga. Syarik ni maksudnya tuan undang-undang. Syarik maksudnya tuan undang-undang. Nabi kita dia panggil syarik majazi. Majazi, majaz, secara pinjaman saja. Hakikatnya Allah Ta'ala. Boleh? Baik, sesat di situ. Karena tu masalah hukum ni tak boleh nak kompromi. Tak boleh kompromi macam mana. Tak boleh nak ejah. Sebab apa? Sebab itu bukan kita boleh letak, hanya Allah Ta'ala saja. Nanti akan sebutlah apa maksud haram, apa maksud wajib. Nanti akan sebut ni. Jadi kenapa musannif kita Syekh Habib Osman ni akan sebut satu-satu? Kerana setiap satu tu ada perbezaan. Hukum akli. Hukum akli artinya hukum akli iaitu menyebutkan, menyabitkan. Hukum akli iaitu menyabitkan. Apa maksud menyabitkan? Yakni menetapkan sesuatu perkara atau menafikannya sesuatu perkara padanya dengan tiada terhenti atas berulang-ulang. Boleh? Itu hukum akli. Hukum akli tak terhenti di atas berulang-ulang. Boleh? Hukum akli tak terhenti di atas berulang-ulang. Kenapa tak terhenti di atas berulang-ulang? Kerana semata-mata Allah Ta'ala kata wajib, wajib. Semata-mata Allah Ta'ala kata haram, haram. Berbeza dengan hukum adat. Hukum adat dia tertentu dengan berulang-ulang.
Dengan eksperimen boleh. Tu orang kaji dengan sains, okey. Dia kaji dengan sains, letak tumbuhan dalam almari, tak ada udara, tak ada cahaya, boleh hidup tak boleh? Tak boleh. Bila letak di luar, ada cahaya, ada udara, cukup air dan sebagainya, boleh hidup. Maka dia pun dapatlah keluar hipotesis dengan kajian tersebut, tumbuhan memerlukan kepada cahaya, udara dan sebagainya. Boleh. Itu mesti dengan melalui kajian. Maka bila 2 kali sudah mengkaji, dia panggil berulang-ulang. Maka dengan 2 kali kajian, maka dapatlah ada sesuatu perkara. Boleh. Mula-mula kita nak kata api itu membakar, dia test dulu sekali. Dia test dulu sekali, api itu membakar. Dia test pula kali kedua, api itu membakar. Maka dapatlah orang panggil keputusan, api itu membakar. Boleh. Itu dengan berulang-ulang. Adapun hukum akli dia dapat keputusan dengan tidak berulang-ulang. Semata-mata benda tu difikirkan oleh akal kita. Akal kita fikir kata benda tu mesti seperti mana alam ni. Alam ni tak boleh ada tanpa ada pencipta. Akal fikir begitu. Semata-mata tanpa perlu berulang-ulangnya, maka dapat keputusan alam ni wajib kena ada yang mencipta, tak boleh ada dengan sendiri. Boleh. Sama juga hukum syarak. Jadi hukum akli, hukum syarak tak terhenti di atas berulang-ulang. Yang terhenti di atas berulang-ulang ni apa? Hukum adat saja. Hukum akli iaitu menyabit, menetap sesuatu perkara atau menafikannya suatu perkara padanya pada suatu perkara yang lain. Padanya pada suatu perkara lain. Contoh, mensabitkan sejuk dengan tak pakai baju. Bila tak pakai baju sejuk. Bila pakai baju panas. Mensabitkan satu perkara dengan satu perkara. Sesuatu perkara atau menafikan dia. Tak makan, menafi ni menidakkan. Tak makan, lapar. Tak makan, tidak kenyang. Mensabit sesuatu atau menafikannya suatu padanya pada suatu yang lain. Tanda padanya pada suatu yang lain. Contoh, ada makan, ada kenyang. Ada baju, tiada sejuk. Itu misalnya. Dengan tiada terhenti atas berulang-ulang. Sorry. Sudah. Itu hukum adab. Ini hukum akli. Macam ni. Menafi atau sesuatu perkara atau menafikannya satu perkara padanya satu perkara. Macam ni. Tadilah hukum akal. Sorry dah. Tadi tersalah dengan hukum adab pula. Misal kita kata alam ni ada pada akal kita, kata tentu kena ada yang mencipta. Dengan tiada terhenti atas berulang-ulang tu hukum adat. Macam tadi lah, nasi mengenyekkan. Dan tiada terhenti atas terhantar yang berhantar. Tiada terhenti di atas terhantar ni maksudnya hukum syarak. Hukum syarak dia terhenti di atas Allah Ta'ala yang meletakkan hukum. Hukum syarak dia terhenti di atas Allah Ta'ala yang meletakkan hukum. Boleh? Tanda tak ada. Tiada terhenti di atas berulang-ulang. Tanda di situ tidak seperti hukum adat. Hukum adat terhenti atas berulang-ulang. Dan tiada terhenti atas terhantar yang berhantar, yakni tidak seperti hukum syarak. Tiada terhenti atas yang terhantar seperti hukum syarak. Hukum syarak dia terhenti Tuhan tentu dulu. Tuhan kata wajib semaya baru wajib.
Kalau Allah Ta'ala tak kata wajib semaya, tak wajiblah semayanya. Maka hukum akli itu termasuk di dalam 3 perkara ini. Mana hukum akli itu masuk pada 3 perkara? Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Jaiz orang ngaji tajwid pada mak jaiz ni. Mak wajib, mak mustahil ya tak ada. Tak ada mak mustahil. Tak ada lah mak mustahil ni. Yang pertama dia panggil wajib. Apa wajib? Iaitu barang yang tiada terfikir pada akal, pada tiadanya. Kau arak mana dah kita mengaji? Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Ingat ke tak mengaji pagi-pagi tu? Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang akal tak tasawur kata benda tu tiada. Apa maksud? Tanda situ. Yakni benda tu mesti ada. Tanda pada kata barang yang tiada terfikir pada akal, pada tiadanya, maksudnya apa? Benda yang mesti ada. Jumpa tak? Nombor 1 tu wajib. Dia kata iaitu barang yang tiada terfikir pada akal, pada tiadanya. Dan dari situ yakni benda yang mesti ada. Benda yang mesti ada. Kalau tak ada tak boleh. Misal kata alam ni, mesti kena ada yang mencipta. Bukan kata alam ni, telefon ni saja. Besar ke kecil telefon ni? Kecil je. Tak payah kata telefon lah. Peng ni. Peng ni tak ada duk susah mana peng ni. Bolehkah kita kata ada dengan sendiri? Tak boleh. Tentu kena ada yang mencipta peng ni. Kalau saya cerita kata peng ni tiba-tiba ada sendiri, tak ada orang buat, kita percaya ke tak? Kalau percaya, alamat kata orang tu tak cerdik, kerana dia percaya benda yang mustahil. Benda yang mustahil, ada sesuatu tanpa ada yang mencipta. Itu benda yang mustahil. Mesti kena ada yang mencipta. Boleh. Wajib iaitu barang yang tiada terfikir pada akal, pada tiadanya, benda yang mesti ada. Seperti adanya Allah. Adanya Allah tu wajib. Lagi apa dia lagi benda wajib? Tanda sikit benda wajib ni lain pada Allah. Apa dia lagi ni? Bagi satu contoh. Apa benda yang wajib lagi? Daripada Allah ni. Apa? Tak boleh. Alam. Alam ni wajib. Bukan ke benda yang harus. Sudah tukar benda wajib yang harus. Alam ni benda yang harus. Bukan benda yang wajib. Dia ada pun boleh terima, dia tak ada pun boleh terima. Yang wajibnya bertempat pada makhluk. Bertempat pada makhluk tu benda yang wajib. Boleh. Alam ni nak ada ke tak ada harus. Tapi ialah bila dah ada dah tu, tentulah tak ada nak nafi. Tapi hukum dia asalnya harus. Bertempat pada makhluk itu wajib. Bila ada makhluk tentu ia kena ada tempat. Mustahil ada makhluk yang tak bertempat, mustahil. Ataupun mustahil ada makhluk tak bergerak, tidak diam. Tandalah. Tidaknya tak boleh ingat pula. Boleh? Anda elok-elok. Bertempatnya makhluk, bertempatnya alam, gerak diamnya alam, makhluk. Mesti. Buat mari satu makhluk bergerak tak, diam tak, saya bagi 1000. Buat mari. Buat mari tak boleh. Makhluk bergerak tak, diam tak, saya bagi 1000. Pergi cari ni, petai kat pergi cari. Lepas tu tunjuk ke saya. Ni ustaz ni, makhluk ni bergerak tak, diam tak. Lepas tu makhluk ni ustaz bertempat bedak. Saya bagi 2000.
Ada 2,000 ada. Ada 2,000. Tama tak bergerak, tak diam, tak bertepak. Apa lagi? Jadi tu benda yang mustahil nak ada. Wajib bila ada alam bergerak atau diam. Wajib bila makhluk tak ada mesti bertepak. Allah Ta'ala mustahil dia bertepak. Kalau dia bertepak jadi macam makhluk. Dia tak boleh kata Tuhan bertepak kerana jadi macam makhluk. Makhluk saja mesti bertepak. Apa maksud tempat? Tempat ni mengambil ruangan kosong. Kalau orang tu kecil, dia ambil ruangan kosong yang kecil. Kalau dia besar, dia ambil ruangan kosong yang besar. Macam tu. Lagi apa lagi? Benda wajib. Adamuna azaliyun. Tiada kita pada azali. Tu pun dia panggil wajib pada akal. Tiada kita pada azali, wajibun. Benda yang wajib. Lain pada tu sifat-sifat Allah lah. Wujud, kidai, bakok, kudrat, iradat, tu pun wajib. Boleh dah? Wajib maksudnya benda yang tak boleh nak fikir benda tu tiada, mesti ada. Seperti adanya Allah, bertempatnya makhluk. Yang kedua mustahil. Yang kedua mustahil. Mustahil, mana mustahil? Beza sikit je daripada tadi. Kalau tadi ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Kalau mustahil tukar di belakang wujuduhu. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, iaitu barang yang tiada terfikir pada akal pada adanya perkara tadi. Mana contoh satu benda yang mustahil? Apa benda mustahil ni? Apa ada? Ada? Benda mustahil, satu je benda mustahil. Bertepatnya Allah, adanya syarik sekutu bagi Allah. Tak apalah, baru sebulan duk pondok ni. Kalau sebulan lah. Banyak bulan tak tahu. Sebulan tu nak sedia lah. Nak kata benda mustahil pun baru mengaji ustaz. Tak apalah. Tanda mustahil seumpama sekutu bagi Allah, anak bagi Allah. Tu mustahil tu. Bertempat bagi Allah. Baru sebut tadi bertempat bagi Allah mustahil kan? Lagi apa lagi benda mustahil? Sedianya makhluk. Lawan bagi wajib tadilah. Kalau kata wajib makhluk ni dulu tiada, pada azali tu makhluk tu mesti tiada. Kalau makhluk tu ada sedia kala, hukum dia apa? Sedia kala lagi makhluk ada. Allah Ta'ala tak cipta, ada dah makhluk, hukum dia apa? Mustahil lah. Mustahil. Sebab tu bila kita kata makhluk ni alam semula jadi, boleh? Istilah kita kata alam semula jadi. Apa maksud alam semula jadi? Bila kata semula jadi, tak segera faham tidak ada orang jumpa lah, baru kata semula jadi. Kalau kita kata begitu, tak apa lagi kerana istilah dah begitu. Flora, fauna kita tengok ni dia panggil alam semula jadi. Tetapi kalau kita i'tikad, kita berkeyakinan, kita berpegang bahawasanya makhluk ni semula jadi dengan mana tak ada orang jua cipta, maka rosak akidah dia. Kalau dia i'tikad alam ni, flora ni, fauna ni, kena ada flora fauna. Ini kita tanya orang ada apa flora fauna ni. Jadi kalau kita i'tikad benda-benda ni ada dengan sendiri, tak ada orang je buat, rosak akidah dia.
Tanda seperti teori Big Bang. Kafir. Orang yang mempercayai teori tersebut kafir. Dulu-dulu orang ngaji sains kena percaya gitu, tapi lah ni alhamdulillah tak dah. Kalau dulu saya ingat saya ada demo-demo dok belajar tu, demo kata mesti kena kata manusia ni daripada beruk keruk. Begitulah. Sekarang tak begitu dah. Dulu orang mengaji tu mesti kena kata begitu. Tak kata begitu boleh tak lululah. Salah jawab. Jadi alhamdulillah sekarang ni dengan orang kita pun ramai orang-orang ahli dalam sains dan sebagainya. Dia masuk ke dalam ilmu tersebut, kepercayaan dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Kita ni daripada setitik mani yang hina, Nabi Adam daripada tanah. Dia orang-orang barat ni pun dia kaji dah. Ni manusia ni daripada ni macam tu antara hak lelaki puas saat ni campur. Tak bunyi dah lah kata manusia daripada buruk dan sebagainya. Tapi ada je orang tulis gambar-gambar kan. Gambar tu. Sebab tu gambar begitu jangan pakai di baju. Orang Islam pun dia nampak comel lah, seolah-olah benda tu. Mana gambar buruk. Mula-mula buruk duk gitu. Lepas tu buruk boleh duduk menegak. Bila duduk menegak, buruk jadi orang. Ada orang Islam pakai baju begitu, dia tak faham hak dia pakai. Kalau kita kecek kasar panggil bodoh dengan agama. Tu orang Islam begitu tu, dia tak cerdik. Tu salah satu pegangan orientalis barat terhadap penciptaan manusia daripada buruk. Kita kata tak apalah orang barat, kalau kamu yakin kata kamu pada buruk, iyalah kami bukan pada buruk. Dan dia nak percaya dia pada buruk, silakanlah. Kita nak halal macam mana kepercayaan dia. Ni teori siapa dia panggil tu daripada buruk ni doktor ni. Teori siapa? Charles Darwin. Teori Darwin. Teori Darwin. Teori Darwin. Tu orang Islam hak tak mengaji, boleh derime-rime dengan teori Darwin tu. Sedangkan jelas dah ustaz-ustaz dalam Quran, dia dak dengar dah orang ceramah kata kita pada Nabi Adam, jelas dah Tuhan sebut daripada Al-Quran nya Adam cipta ngana. Dia ambil lagi teori Darwin tu. Kuluk apa ya panggil apa ni orang-orang ketinggalan ni, orang mundur lah nak ke belakang. Orang hok yalah, orang hok tak terpelajar lah tu gitu tu, orang ambil teori Darwin ni orang hok mundur. Orang lain tak ada seorang pun ikut gitu, dia masih pegang gitu. Dengan dalil dia pakai baju gitu, ataupun mungkin dia tak pakai begitu, dia hanya pakai baju gitu. Dia tak faham hak baju dia pakai tu apa makna. Ada orang-orang akademik learning, dia ada kepahaman agama yang tinggi, dia buat logo-logo Islamik tu. Logo-logo Islamik dia tak pakai lah lambai setel berapa tu, dia buat solat 5 waktu dan sebagainya. Dak di belakang dia, di hadapan, jadi orang tengok ingat pada solat. Tu baguslah. Maksudnya dalam masa kita pakai baju, kita dapat pahala, di atas kita dakwah pada orang. Nampak? Tu bagus, benar-benar begitu. Banyak lah ni orang dak cetak baju gitu. Tapi dia pergi beli juga baju ni. Baju ni mahal ustaz, limited ni edition ni. Kalau beli ikut bandar ni ustaz tahu dak berapa harga? 5,000 ada mencecah ustaz. Saya boleh lah ada motor pun ustaz, belah tak pun. tak lapar gitu. Tu kita kena ayatlah ke masyarakat Muslim kita ni, bodoh benda tu. Kalau ada gak bakar-bakar lah. Kerana tanpa kita sedari, kita masih lagi membawa teori-teori yang menyesatkan akidah umat Islam tanpa kita sedari. Walaupun kita pakai atas saja-saja fashion ke, jangan rosak akidah.
Baik, jaiz, baik itu mustahil dah. Jaiz satu lagi iaitu harus, iaitu barang yang sah pada akal, pada ada dan tiada. Nah, ingat kada ke Arab kata apa? Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang sah pada akal, adanya dan tiadanya. Pada akal sah kata benda tu berlaku dan tidak. Seumpama dia tak isap rokok tapi mati cepat. Peliklah anak apa dia ni bagus isap rokok, dok makan bagus sikit, patu berkhasiat dia ni, jaga ketuh badan dia, tapi mati cepat. Harus ada seorang isap rokok tiap-tiap hari misal. Makan pun tak jaga. Makan benda berlemak, bersenil pun tak. Tapi banjir umur dia 1 tahun dulu ni misal. Harus bukan benda yang mustahil pada akal. Benda tu harus pada akal. Boleh. Tapi orang kata saya pelik, tu pelik pada adat. Mengikut kepada sunnatullah, kebiasaan hok dok berlakunya macam mana? Orang tak jaga tubuh badan mati cepatlah. Tahu? Tiap-tiap hari dok makan Maggi, tiap-tiap hari dok makan benda tak molek, mati cepat. Banyaklah kena penyakit. Dia orang hok jaga tubuh badan dia, makan dia jaga dan sebagainya tu, dia sihat. Tapi sebaliknya berlaku, tu dia panggil harus pada akal. Itu wajib kita imani. Peliklah saya, doktor kata dia tak beranak dah, tiba-tiba beranak kembar. Harus pada akal. Tu ada seorang tu email tu, dia dapat 2 orang anak. Lepas dapat 2 orang anak, lama dah tak beranak. Dia pergi jumpa doktor, doktor kata tak boleh beranak dah ni. Tak tahulah sebab apa doktor kata tak boleh beranak dah. Tiba-tiba boleh kembar. Boleh kembar. Hak kata tak boleh beranak dah saat ni. Hak kata doktor kata tak boleh beranak tu ikut kajian dia. Dengan begini-begini tak akan beranak dah ni, misal katanya. Beranak juga. Beranak tu boleh kembar. Dah boleh kembar weh. Nak tutup kilat dah lah. Letih jaga kembar ni. Isteri dia tak si dah lah. Anak tu letih dah jaga kembar ke. Jadi tu nak ayat kata benda yang harus. Lagi apa lagi harus pada akal lah ni. Harus pada akal apa lagi? Makan ubat tak sembuh-sembuh. Tanda harus pada akal. Makan ubat tak sembuh. Wui dah contoh mudah tu. Alif. Apa lagi mana harus pada akal? Makan nasi tak kenyang. Harus pada akal. Yasir. Apa lagi harus pada akal? Pasal aircon tak sejuk-sejuk. Harus pada akal. Aircon tak sejuk. Harus. Apa lagi harus pada akal? Hak berlaku di Nabi, para anbiya apa? Hak berlaku di Nabi-Nabi. Ingat tak benda pelik berlaku di Nabi? Tapi air di celah jari jemari Nabi SAW harus pada akal, mustahil pada adat. Lagi hak berlaku di Nabi Ibrahim apa dia? Ayat kuat lah. Tak makan nasi senoti ni. Ayat kuat lagi. Tak terbakar di api. Harus pada akal, mustahil pada adat. Tak sihat ustaz. Baik, sajalah kita sudah di situ. Saya kurang sihat juga ni. Hukum syar'i iaitu hukum yang bererti perintahan Allah Ta'ala ke atas sekalian orang yang mukallaf atas sesuatu perbuatan. Itu dia panggil hukum syar'i. InsyaAllah lah kita sambung pula pada esok hari. Wallahu a'lam bissawab. Ni kita ni agak panas lah sikit tengah hari ni. Tapi seperti mana kalau kita belajar agak pahala lebih lah. Tak seumpama kita belajar dalam keadaan seni. Macam dulu dia belajar dalam keadaan mana? Betul.
Betul-betul dalam keadaan pelita. Ai tak boleh dah tu. Betul pelita jadi sebut betul. Pelita air dia guna. Jadi kesusahan dulu mungkin tak berlaku di kita sekarang. Tapi ada lagi sikit-sikit sebanyak mujahadah kesusahan kita orang sekarang yang boleh kita kata mengganda ke ibadat pahala kita. Antara ni misal kata panas di tengah hari ni, misal kata nampak tu pun alhamdulillah ada juga kipas sikit ni. Jadi bolehlah jadi tak panas sangat. Yang molek tak ada kipas teguh. Molek tak ada kipas teguh apa? Pahala lebih lagi biar perlu. Tu tak masuk ilmu pula. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyakal rabbana fil lana dzurriyyatan rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina wa sallallahu alaihi wa sallam.